في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Okay guys, hari ni pertama kita sambung sikit lagi lah untuk kita cuba habiskan chapter 2. Alright. Okay. Tadi kita dah lihat lah beberapa combination penggunaan all the rules, product rules kan, chain rule and also power rule, product quotient rule, right? Okay, so dari segi rule itu sendiri senang bagi saya. Pendapat saya cuma yang susah adalah untuk simplify, dan kalau nombor dia panjang lah dia jadi leceh lah kan, leceh sikit lah. Okay, sekarang kita tengok pada higher order derivative, right? Okay, may nak you all faham lah higher order derivative ni. Okay, apa yang you kena fahamkan? Contoh, kita nak mencari dy dx kan, macam sebelum ni madam kata, you tahu baca bahawa kita differentiate fx with respect to x. So you tahu baca benda ni, differentiate fx with respect to x. So to find the second derivative, apa yang you akan buat, kita akan differentiate dy dx again. Cara we differentiate dx again with respect to x. Ataupun kita denote dia sebagai d2y dx squared. Nah, ini kita tulis dia sebagai we differentiate again. Alright, we differentiate twice fx. Ataupun kita baca second derivative tadi yang tulisan pink tu, yang tandakan dengan pink tu, we differentiate dy dx with respect to x. Okay, right. So ini adalah notation dari Leibniz kat situ. Alright, so kita ada third, fourth, tapi sebenarnya yang masuk exam kita syllabus awak hanya sampai second sajalah, sampai second derivative saja. Alright, okay. So number 9 is in the video. So ini madam tak explain lah Okay, so next one. Okay, apa yang kita nak buat, kita nak ini pun nak cari second derivative lah, right? So this is in the video, this is also in the video, right? So bila melibatkan set, you ingat ini kena tunjukkan kuasa dia lah dulu, right? Barulah you find for the first derivative. Okay, mesti tukar kepada bentuk index dulu. Alright, okay. Untuk C guys, alright. Okay, madam tanya dulu. Madam tanya Hafiz. C ni nak guna cara apa Hafiz? Hafiz? Hey, madam. C ni nak guna cara apa Hafiz? Kita nak guna cara apa Hafiz yang C ni? Product rule. Product rule, very good. Okay, what will be your U Hafiz? Awak pilih U sebagai apa? U adalah X. Yes, very good. How about your V? V X plus 1 squared. Okay. Okay, can you find for me the U prime? 1. 1. How about the V prime? Nak guna rule apa kat sini, Hafiz? Jadi Hafiz? 2. Kita guna 2. 2X. Dalam kurungan lah kan? Tak? 2 dalam kurungan X. Okay, kita guna rule apa kat sini sebenarnya Hafiz? Power rule, Ini Power power Rangers rule, lah madam. kan? Right, so bila kita ada function yang ada power, so yang kita akan gunakan adalah power rule, di mana kuasa bawa pergi depan, function tersebut kita salin balik, kuasa function itu akan hilang satu, and then we have to multiply with the derivative of the function. So in this case 2 minus 1 and minus 1, so we have 1 here. We differentiate the function, so we have 1 here. Right, selalu student silap kat mana, kejap lagi nak tengok ada tak orang silap dalam quizzes nanti, mesti differentiate function dalam. Right. Okay, sekarang Mina cari dia punya first derivative, right? Okay, Mina tanya seterusnya Putri, dah ada suara belum Putri? Putri?
Putri Rosalinda, Ayama Rosalinda Putri. Putri? Tak ada lagi. Puteri. Okay, ada suara tak? Tak ada lagi. Tak ada. Awak kat rumah pun tak ada line, kat sini pun tak ada line Putri. Yeah. Okay, Zafira, ada Zafira? Zafira? Zafira. Betul lah. Nurul Zafira ada? Ini yang kita tak, ini yang kita tak nak bila-bila panggil tak ada. Ada madam. Zafira? Okay. Okay, product rule terus masukkan dalam formula. Ada. Terus masukkan dalam formula. Zafira. Ada Come on, madam. come on, faster. Teruslah masuk dalam product rule. X Zafira. darab 2 kurungan X sama. Very good. Lepas tu? Plus ke minus? X darab 2X sama 1. Tambah tolak ni. Kita nak jawapan terus madam. Yang product rule. Bila nak Tambah X tambah 1. Kuasa 2. Tambah Darab 1. X tambah 1 kuasa 2. Minus. Very good. Minus. Minus ke plus? Ambil betul minus. Plus, Kita buat product ke plus. quotient je. Tambah. Okay. So kita bila simplifykan dekat sini lah So we have Plus, 2x squared. Plus. Okay. Bila dengar. Ya. Quotient. Okay, plus 2x. Okay, so here x squared plus 2x plus 1. Okay, right, combine like terms together. So we have 3x squared here plus 4x plus 1. Okay, so sekarang kita nak cari sampai second derivative. Alright, so okay, differentiate untuk saya Siti Hazwani. Differentiate untuk madam Siti Hazwani. 6x plus Very good. Okay, settle. Right, next Fatin Alia ada? Fatin Alia. Okay, Fatin Alia. D, kita nak guna cara apa Fatin? D, nak guna cara apa untuk dapatkan first and second derivative? First dulu nak dapat guna cara apa Fatin? Come on. Guna apa? Apa dia? Tak dengar lah. Apa dia? Guna cara apa? Dengar. Saya dengar. D tu guna cara apa? D guna cara apa Fatin? Tak dengar lah Fatin. Okay, next saya cari lagi. Intan Filzah. Ya madam. Okay, kita guna cara apa D? Quotient rule. Okay, kita U untuk saya. U berapa? Apa madam? U. 1. X. Dot lagi. X. V. X tambah 5. Very good. U prime. 1. Yes, V prime. 1. Okay. Okay, next. Mina panggil Intan Nurjiha. Ya madam. Intan Nurjiha. Intan Nurjiha. Ya saya. Okay. Masukkan terus dalam formula quotient rule, Intan. X tambah Come on. darab 1 tolak X. X tambah 5 darab 1, yes. Lepas tu?
Plus ke minus? Minus. Okay. Minus X darab Minus. 1 Hmm. Yes, very good. over Then? Yes. X plus 5 to the power of Yeah. 2. Yes, very good. Okay, when you simplifikan lah so we will have 5 over x plus 5 square, or we can write it as 5x plus 5 to the power of negative 2. Right, so that is your first derivative. Okay, to find your second derivative, Madam tanya. Firman lah. Firman? Ya. Okay, second derivative nak guna cara apa? Apa ni? Power rule. Power rule, very good. Now, do it for me. Negatif Okay, 10. buatkan dulu Madam cepat. Negatif Negatif 10, okay, negatif 2 darab 5, okay. Lepas tu, X tambah 5 yes. kuasa negatif Sudah 3 faham. Kuasa negatif 3, multiply by, 1. yes, very good. Okay, so actually the answer will be negative 10 over x plus 5 to the power of 3 lah. Right, so dalam ini you nampak lah masa first derivative tadi kita guna quotient, and the second derivative we are using the power rule. Okay, okay, apa nasihat saya? Okay, nasihat saya adalah untuk you tulis dengan jelas macam ni. Dia punya U, V, U prime V. Okay, misal kata, right, bila pemeriksa tanda, alright, so dia akan cari U prime awak, V prime awak betul ke tidak. So misal kata U prime, V prime awak tersilap, right, but you substitute into the correct formula. Contoh you masukkan pada formula quotient dulu yang betul. Okay, mungkin you boleh dapat sebahagian markah, but not full lah. But at least you can get the, at least some of the, marks lah. Right, that's why Madam kata mention dengan jelas. Okay, bagi tahu dengan jelas U awak, V awak, right, U prime, V prime, and masukkan pada formula yang betul lah. Tak perlu tulis formula, tetapi masukkan pada formula yang betul. Okay, ada soalan nak tanya tak untuk soalan yang ini, guys? Any question to ask? Can follow or not? Ada soalan nak tanya saya? Tak ada? Boleh. Ya. Okay. Right, next kita pergi pada soalan yang susah. Tarik nafas dulu. Okay, soalan nombor 12. Sikit dia akan jadi panjang sikit lah soalan 12 ni. Okay. Okay, dengar betul-betul apa yang Mena nak sebutkan. Alright, nombor 11, 12 dan 13 adalah kita kata subjektif punya type of exam question lah. Alright, so ini adalah contoh-contoh soalan exam lah, 11, 12, 13 yang macam ni, macam bentuk macam ni. Right, so apa yang soalan ni minta adalah untuk kita proofkan yang disuruh tu equal to 0. Alright, dia bagi kita y. So apa yang kita kena buat, we have to find this dy dx, we have to find this dy dx, we have to find the second derivative. Alright, cari dulu, kita differentiate ini, we have to find the dy dx, we have to and then kita differentiate lagi sekali to get the second derivative, and then we just have to substitute this dy dx and the second derivative, and then kita substitutekan y. Alright, kita buat dari kiri dan kita buktikan bila kita simplify dia akan menghasilkan kosong. Right, itu idea yang Madam bagi awak yang apa kita perlu buat lah. Okay, dalam soalan ini, okay, soalan nombor 11, 12, 13 ni sebenarnya ada dua cara. Pertama, buat yang cara Madam bagi tadi tu lah. Kita cari dy dx dulu, kita cari second derivative dulu, kita cari y, kita masukkan y, kita substitutekan into this thing lah, kita substitutekan into this thing, dan kita cari sampai kita dapat kosong. Right, okay, cara kedua macam mana? Okay, kita cari dy dx, kita cari dy dx. Lepas tu daripada sini terus kita cari second derivative, kita terus cari. Okay, kita terus differentiate benda alah yang kita dapat dy dx ni, terus differentiate sekali lagi. Alright, and then kita susun dia. Contoh untuk soalan ni, kita darab nanti dengan x squared. Kita darab semua ni untuk membuktikan benda ni terus. Bukannya kita simplify dia sampai dapat kosong. Kita buat, okay, kalau kita
derivatif tu kita darabkan ikut daripada soalan. Kita darabkan setiap term tu dengan x squared. Lepas tu kita buktikan, kita tunjukkanlah dia memang akan menghasilkan kosong. Okay, so cara mana yang kita akan belajar pada SEM ini? So SEM ini kita akan belajar cara pertama, iaitu kita cari dy dx, kita cari second derivative dan kita substitutekan sampai dapat sebelah kanan. Yang kita substitute tu di sebelah kiri saja. Kiri ni, maksud yang kuning tu, yang mana highlight kuning, yang kuning ni. Kita tak hijau lah, hijau ni. Jadi kita masukkan pada left hand side dan kita buktikan dia sama dengan right hand side. Okay, kenapa kita tak buat cara kedua lagi? Sebab cara kedua dah termasuk kepada implisit sikit. Okay, tapi kalau you nak tahu lebih lanjut, you boleh tengoklah cari dalam buku rujukan apa itu. Okay, untuk semasa ni kita tak belajar lagi implicit. Alright, apa itu implicit? Kita boleh differentiate x with respect to y. Right, selalunya kita differentiate x with respect to x. Ini kita differentiate y with respect to y. Macam tu, differentiate x with respect to y. Macam itulah. Right, so implicit ni tak ada lagi. So kalau you tengok dalam setengah buku rujukan, dia terus tunjuk sampai dapat, dia tak substitute pun. Dia buat sampai dapat yang atas tu, yang proof tu. Alright, so dia dah termasuk sikit kepada implicit. Alright, okay, tapi yang kita baca dalam SEM ini adalah kita punya cara substitute sahaja. Okay, question 11 and 12 and 13 ni, alright, so number 11 and 13 adalah dalam video. Alright, dan kalau awak tengok number 11 dan 13 ni sebenarnya lebih mudah lah. Okay, number 12 ni susah sikit. Alright, okay, so you akan nampak nanti bila explain tu mungkin you akan tak faham pada certain part. Alright, tapi bila nak you faham dia punya step dululah. Step dulu. Nombor 12 ni susah sikit. Kenapa? Sebab function dia melibatkan set dan fraction. Alright, tapi bila nak you fahamkan, bila you tengok video nombor 11 dan nombor 13 tu lebih mudah. So bila nak you fahamkan dulu 11 dengan 13 tu lah. Alright, so number 12 ni you akan rasa leceh sikit sebab dia melibatkan pecahan yang kita kena samakan penyebut dulu dan dia melibatkan set tu. Alright, okay, so kita mulakan dulu. So apa yang kita nak cari sekarang, we are finding for this dy dx, kita nak gantikan sahaja. Idea dia, kita cari dy dx, kita cari d2y dx squared, which is the second derivative, and then we just have to substitute, and then kita dapatkan kosong lah. Alright, okay, sekarang kita nak cari dy dx dulu. Okay, to find the dy dx, alright, okay, kita nak dapatkan dy dx. Okay, apa yang you nampak? Agak-agak kita nak guna rule yang mana ni? Kelas. Kelas, kita nak guna rule yang mana? Product rule. Question rule. Quotient. Okay, kita gunakan quotient rule. Okay, mana tetapkan U madam adalah X, right? V madam adalah, okay, saya angkut yang atas siap-siap. Tak nak angkut. Silap. Minta letak je lah. V adalah set 1 plus x squared ataupun 1 plus x squared to the power of half. Right, my u prime will be 1. Alright, my v prime. Okay, Mina nak tanya seorang lah. Siapa boleh cari v prime untuk madam ni? Okay, Mina tanya pada siapa ya? Nur Ain Fatin Najwa ada? Nur Ain Fatin Najwa? Ada, madam. Nur Ain. Okay, boleh tak differentiate untuk madam dapatkan v prime tu? Nak guna rule apa agak-agak? Pakai Nak guna berapa ya? power Apa ya? rule. Yes, okay, cuba buat. So dapat Cuba buat. 1/2. Okay, very good. Darab 1 tambah x squared. Very good. Lepas tu power Lepas tu? of negative 1/2. Very good. Lepas tu? Dah. And then darab 2x. Yes, very good. Okay. Okay, so Mina simplifykan sikit sini. So Mina dapat sini 2. 2 apa dah?
2 tu boleh potong, so kita dapat X over cert 1 plus X squared lah sebab dia kuasa negatif kan. Kita letak macam tu. Okay, so U prime will be 1, V will be 1 plus X squared minus V prime U. Now the X here over, right? My V will be cert 1 plus X squared. Okay, tengok betul-betul kelas. Betul tak medium white? Is it correct? Correct not? Okay, class, can follow? Can follow? Yeah. Okay tak? Boleh. Okay, right. So sekarang kita tengok cara apa yang kita boleh gunakan. Okay, Menda cuba untuk simplifykan dulu. So sini Menda dapat 1 plus X squared. Kejap ya. Proses sama ke penyebut. Okay lah, kita buat je lah. Alright. So sini kuasa negatif 1/2 minus X squared. Sorry, silap. Ni sepatutnya kuasa 1/2 je lah kan? 1/2 minus X squared here. 1 plus X squared to the power of negative half. Negatif sini. Okay, bawah. Okay, awak tengok bila kita ada cert 1 plus X squared, maksudnya dia adalah kuasa 1/2. Yang ni kuasa 1/2 darab dengan 2 kuasa dia. So kita hanya tinggal, kita hanya tinggal dengan 1 plus X squared kat bawah tu. Nampak tak guys? Nampak tak? Nampak. Nampak tak guys? Oh. Okay, nampak. Okay, sekarang kita tengok. Right, sekarang ni medium nak factorizekan dia. Okay, minat you nampak ini semua adalah base yang sama. Nampak tak? Base sama. Awak bayangkan dia macam A, cuma power dia je berbeza. So bila ada salah satu base yang sama, apa yang kita boleh buat? Kita boleh factorkan dia. Okay, apa yang Menda nak factorkan sekarang? Menda factorkan 1 plus X squared to the power of half. Menda keluarkan dia. Okay, Menda nak you bayangkan A adalah sama dengan 1 tambah X squared. So which means that dy dx kita ni kalau Menda letkan dia akan jadi A to the power of half minus X squared to the power of A to the power of negative half over A. Okay, untuk first term, nak you faham juga, ini adalah first term, second term and your third term. Okay, bila first term tu, Menda dah factorizekan 1 plus X squared to the power of half. Ini tak boleh hilang sebab 2 ni adalah kuasa untuk X tu sahaja, bukan dalam kurungan. So first term awak akan tinggal 1. Okay, second term akan tinggal apa? Ini you kena buat kerja sikit. Okay, kita kena buat A kuasa 1/2 tambah X adalah sama dengan A kuasa negatif 1/2. Sekarang Menda nak tahu apa yang tinggal lagi. So 1/2 tambah X, base dah sama, kita comparekan power. So X will be negative half minus half. So we are left with, right, negative 1. X adalah sama dengan negative 1. So which mean that kita tinggal sini dengan A to the power of negative 1. Bukan A lah, 1 plus lah. 1 plus X squared to the power of negative 1. Okay, sampai situ dulu boleh guys? Okay, apa yang Menda buat? Menda factorizekan dulu the first and the second term dulu. Okay guys, boleh? Okay, a little bit hard to understand but very interesting lah. Okay, boleh follow class? Susah? Diam tu kena risau tu. Okay? Okay class? Tak cakap dengan saya tu. Okay tak? Boleh.
Right. So bila kita dah factorizekan, kita boleh potong ni dengan ini. Tapi kuasa dia berbeza. So apa yang you buat adalah, okay, you bayangkan dia juga macam A tadi. Okay. So bila base sama, so yang bawah adalah kuasa 1. So kita boleh bawa naik atas. So minum tinggal, yang atas tu dengan yang bawah dah tak ada. So sini mana tinggal 1 minus x squared over 1 plus x squared. Bila letak balik kat bawah. Okay. Mungkin ada cara yang lain, alright. But this is my way lah. Alright. Okay, atas kita tinggal dengan 1 plus x squared to the power of half minus 1. So we have negative half. Okay. Dalam kurungan yang ini pula, Madam cuba untuk samakan penyebut dia. I'm trying to equate the denominator. Okay, that means I am multiplying this one with 1 plus x squared lah. Okay, Madam simplify lagi. 1 plus x squared to the power of negative half 1 over 1 plus x squared. Again, kita simplify lagi. Kita angkut dia naik atas. To the power of negative 1. We have the same base class, so we can combine the the base, right? The power. We can combine the power. So negative half minus 1, so we have negative 3 over 2. So this is your dy dx. Kita baru berjaya cari kita punya dy dx. Okay. Right. Is it hard to understand, guys? Kita baru cari dy dx. Okay. Mungkin ada yang buat cara lain dan dapat jawapan yang lain untuk dy dx. Okay. Tapi mungkin betul. Nanti kita tengoklah. Nanti kita masukkan dalam yang left hand side tu. Kalau still dapat kosong, maksudnya awak punya pengiraan tu masih lagi betul. Okay. Boleh, kelas? Boleh? Boleh? Oh, diam ni minta risau ni. Okay. Sekarang Meli nak cari pula second derivative. Ruang pun dah tak ada ni. Okay, Meli nak cari second derivative. Okay, d2y dx squared. Okay, Meli nak cari second derivative. Okay, nak guna cara apa ni? dy dx kita dah ada. Okay, kejap. Sini. Okay. dy dx Meli dah ada. Sekarang Meli nak cari second derivative. That means Meli nak differentiate ni lagi sekali. Nak guna cara apa, guys? Power rule. Aina Zura ada Aina Zura? Power rule. Okay, Aina Zura cuba buatkan power rule untuk madam. Boleh, Ain? Boleh, Ain? Ain. Tak ada line. Aina Zura? Aina Zura? Aina Zura satu tak ada, line tak ada. Kita pergi kepada orang lain. Kristina? Kristina ada line? Ya, madam. Okay, okay Kristina terus buat ni power rule. Negatif 3/2. Ya, saya. Okay. Lepas tu? Okay, lepas tu? Kristina? Kristina? Lepas tu? 1 tambah x squared. Ada dah suara. Oh, tak dengar Ain. Saya tak dengar Ain. Saya tak dengar langsung Ain suara awak. Kristina berapa? 1 plus x squared. Jangan nangis. Tak dengar, mana tak dengar. Tak apa. Alright. Okay, power. Suara Kristina awak dengar ni, ha? Negatif 5/2. Okay, very good. Negatif 5/2. Siapa tolonglah. Okay, and then? 2x.
2x. Alright, thank you Amir. Okay. Right, so kita simplifykan sini. So kita ada 2, kita boleh potong. So banyak tinggal dengan negatif 3x over 1 plus x squared to the power of negative 5 over 2. Silap-silap. Letak kat atas lah. Okay, nak bagi dia ada power tu. Alright, so ini letak sini 3x 1 plus x squared to the power of negative 5 over 2. Okay, sekarang kita nak habiskan lah. Kita dah cari dy dx, kita dah cari the d2y dx squared which is the second derivative. So apa yang kita nak buat sekarang? Kita akan substitutekan pada ini, left hand side ni. Apa yang Minam pesan daripada dulu bila soalan proof, jangan samakan kosong dari atas, jangan samakan left right tu dari atas. So kita mulakan dulu dengan kita tulis from left. Okay, from left kita ambil daripada soalan dulu 1 plus x squared multiply by d2y dx squared plus 3x dy dx from left. Okay, terus samakan from left tu. 1 plus x squared multiply with the second derivative negative 3x multiply by 1 plus x squared to the power of negative 5 over 2. Okay. Ataupun Mina letak kat bawah lah kelas sekejap ya. Tak apalah. Okay, plus, right, 3x, the dy dx will be 1 plus x squared to the power of negative 3 over 2. Okay, sekarang Mina try combine, tengok betul-betul kelas kita ada base yang sama yang kita boleh combinekan. So this is to the power of 1 this is to the power of negative 5 over 2. So we can combine. So we have 1 plus x squared to the power of 1 minus 5 over 2. That means 2 over 2 minus 5 over 2. That means negative 3 over 2 multiplied by negative 3x plus 3x multiplied by 1 plus x squared to the power of negative 3 over 2. Okay. Apa yang you nampak kelas? Apa yang you nampak? Apa you nampak? Ada yang sama. Boleh potong. Okay, sama kan? Sini tolak. Right, sini tolak, sini tambah. Alright, so dia jadi berapa sini? Dia jadilah kosong which is equals to the right hand side. So, proven lah. Okay, sebab tu Minam kata mungkin awak buat pengiraan awak tak ikut pengiraan saya, awak dapat dy dx lain dan second derivative awak salah. Okay, cuba masukkan juga dalam ni dengan ini. Okay, mungkin dia akan menghasilkan kosong juga. So betul ke tidak? Masih betul lagi lah, as long as dia berjaya menjadikan kosong lah. Okay kelas, you follow? Follow? Yes. Okay, right. So, settlekan kita dah habis chapter 2 dan sekejap lagi kita akan buat quizzes sekejap. Right, esok masih lagi ada kelas. Kita nak tengok sikit lah, tengok esok lah kita buat macam mana, nanti Minam bagi tahu. Esok masih lagi ada kelas, esok kelas kita disingkatkan nak bagi awak balik. Alright, so apa yang Minam nak sangat adalah untuk you completekan nota. So sia-sia lah kalau you tak completekan nota. Right, Minam kata tengok video, Minam tahu ada yang mungkin tak tengok video, tengoklah video salin dan cuba analyse, fahamkan sebelum cuti ni. Alright, malam ni cuba fahamkan lah. Okay, esok you ada kelas lagi, kita ada quizzes lagi lah. So hari ni Minam nak buat quizzes dulu. Esok tak ada yang balik awal kan? Kelas dulu baru balik. Yang balik awal pula. Apa yang Minam nak sebut Okay, ada yang balik awal? Oh, macam tu Ke ada yang tak balik? Apa? Kompai. Apa? Combine? Kompai. Memang semua orang balik kompai. Oh, okay. Right, tapi esok waktu kita singkat kan, betul? Dia pendekkan waktu kan, tahu kan? Okay. So, completekan dulu nota. Jangan lupa bawa balik nota, cuti. Right, kita pun tak tahu apa yang terjadi. Bawa je balik nota. Apa tu? Nanti datang sini, jangan lupa bawa balik makan banyak-banyak. Kita lapar.
Okay. Right. betul. Kita lepas apa? Betul kan? Okay. Lagi 5 minit kita start quizzes live ya kelas. Alright. Mana nak you all jawab betul-betul. Kita dah belajar tadi power rule, product rule. Jawab betul-betul. Ada sikit first principle. Alright. Jawab jangan main-main Okay. Alright. Lagi 5 minit kita buat quizzes. Madam nak Sikit Snapchat live. yang atas. Madam. Soalan nak tanya Bakis? Ada. Nak snap yang